Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi kerana 12 malam bertemu dengan saya, Anga. Baik, kita akan teruskan dengan kisah seterusnya daripada Tamar Jalis, siri bercakap dengan Jin. Jilid 7, episod 107, Part 2, Makhluk Aneh di Dusun Durian. Petang itu, setelah menunaikan solat asar, kami segera berangkat ke JT. Yang sekarang ni dipanggil sebagai Pengkalan Sultan Abdul Halim, dan dari situ menyeberangi ke Selat Kecil, dan saya menyebutnya sebagai Selat Pulau Pinang, dengan feri menuju ke Bandar Tanjung. Okey, siapa-siapa boleh silakan, adakah masih lagi dipanggil Pengkalan Sultan Abdul Halim dan juga Selat Pulau Pinang ni? Sebab ni kisah daripada dahulu ni, mungkin sekarang dah bertukar ke, dah berubah ke, nanti tulis di ruangan komen. Saya cuma akan bacakan apa sahaja yang ditulis di sini tanpa ada saya ubah. Baik, kita rasanya saya kena ulang balik supaya dia tak ada kekeliruan kat sini. Kita ikut sebiji. Petang itu, setelah menunaikan solat asar, kami segera berangkat ke JT, iaitu sekarang Pengkalan Sultan Abdul Halim, dan dari situ pula menyeberangi Selat Kecil. Ini saya sebutnya sebagai Selat Pulau Pinang, dengan feri menuju ke Bandar Tanjung. Kerana sudah beberapa kali datang ke bandar tersebut, tidak ada sesuatu yang menarik pun bagi saya. Kami segera menuju ke penghentian bas di Pengkalan World untuk menanti bas balik ke pulau, menanti bas ke balik pulau. Awal sangat dah silap baca ni. Mak Prai sudah memberitahu saya jalan ke sana agak bengkang-bengkok. Kalau tidak tahan, boleh muntah dibuatnya. Sebagai usaha agar saya tidak muntah dalam perjalanan, Datuk segera menghulurkan secarik kertas yang disambarnya ketika kertas itu diterbangkan oleh angin di hadapannya. "Buat apa pula tu?" tanya Mak Prai. "Petua orang tua-tua. Bila kita nak berjalan, tiba-tiba terserempak dengan daun ataupun kertas yang diterbangkan angin. Cepat-cepatlah kita sambar dengan senafas. Khasiatnya itu boleh dijadikan tangkal penahan muntah. Selain daripada daun dan kertas, ranting kayu boleh tak digunakan?" soal Mak Prai lagi. "Boleh, asalkan benda-benda tu tak terkena tanah dan datangnya dari arah matahari terbit menuju ke arah matahari yang jatuh." Datuk memberikan penjelasan. "Benda tu nak dibuat macam mana? Kena telan ke?" Datuk tersenyum. Pertanyaan daripada isteri Mak Prai memang melucukan. "Tak payahlah ditelan. Cukup sekadar diletakkan di bahagian perut depan. Diselitkan pada celah luar, kain ataupun tali pinggang. Jangan diubah-ubah ataupun dibuang, kecuali sampai ke tempat yang dituju. Kalau dibuang semasa dalam perjalanan, kita akan muntah dengan serta-merta." Dengan tenang, Datuk memberikan penerangan. "Tapi, anak saya tak muntah pun bila dia naik bas ataupun kereta api." Mak Prai memberitahu Datuk tentang anak-anaknya. "Boleh jadi kedua anak kamu tu dah biasa dengan jalan yang bengkak-bengkok. Cucu aku ni tak berapa nak biasa. Jadi aku buatlah persediaan." "Ya, sediakan payung sebelum hujan," tingkah isteri Mak Prai. Datuk tersenyum dan Mak Prai pun terus ketawa. Bila ketawa Mak Prai berakhir dan senyum Datuk berhenti, bas ke balik pulau pun sampai. Tanpa membuang masa, kami terus naik bas. Ketika sampai di perhentian bas di Pekan Kongsi yang letaknya berhadapan dengan balai polis balik pulau, hari masih lagi cerah. Kami terpaksa berjalan kaki menuju ke rumah arwah orang tua Mak Prai yang terletaknya berdekatan dengan masjid balik pulau. Setelah berada lebih kurang 2 jam di rumah orang tua Mak Prai, kami segera berangkat ke rumah yang didirikan oleh Mak Prai di kampung Pondok Upih. Bila saya berhenti kerja, saya nak duduk dekat sini. Pasal itulah saya buat rumah cepat, Mak Prai beritahu Datuk. "Bagus. Tanah ni kau beli ke?" soal Datuk sambil merenung kawasan rumah papan yang berbumbung 5. "Tanah pusaka. Ini bahagian saya," jawab Mak Prai. "Oh." Datuk menganggukkan kepala. "Besar rumah kamu ni," sambung Datuk. Mak Prai terus tersengih.
Naiklah, buat apa yang tercegat di situ? Suara isteri Mak Prai meninggi dari tingkap dapur. Cukup pantas dia naik ke rumah lalu membukakan pintu tingkap. Mari kita naik, susul Mak Prai. Cakapnya itu segera kami patuhi. Apa yang menarik perhatian saya ialah tentang kerenah anak Mak Prai. Mereka ni cukup lincah dan riang, berlari ke sana kemari di halaman rumah. Ada kalanya memanjat pepohonan sekitar rumah dan membaling burung yang terbang rendah. Bagaikan mahu pecah anak tekak isteri Mak Prai, mengingatkan mereka supaya berhati-hati bila berlari. Jangan sampai tersepak tunggul, jangan sampai jatuh ke dalam longkang ataupun terjatuh ke dalam perigi buta. Ingatan itu bagaikan tidak berkesan sama sekali terhadap kedua anak Mak Prai. Mereka ni terus berlari ke mana sahaja ikut kemahuan sendiri. Telatah kedua orang anak Mak Prai itu memang membosankan. Tetapi ada kalanya telatah mereka itu melucukan sehinggakan saya tersenyum panjang. Selepas puas berlembut, akhirnya isteri Mak Prai hilang sabar apabila dia melihat anak sulungnya itu menebang pokok langsat. Tanpa sebarang amaran, dia terus memukul anaknya itu dengan pelepah kelapa. Datuk terpaksa campur tangan untuk meleraikannya. Dia tu kalau dah marah memang tak sedorkan diri, bisik Mak Prai ke telinga Datuk. Nampaknya Datuk tidak dapat menerima alasan itu. Kamu tu sebagai suami harus menahannya. Kalau kau biarkan dia ikut perasaan, nanti budak yang rosak. Kamu sendiri tahu, marah tu permainan syaitan. Aku memang tak suka orang memukul anak-anak secara teruk ni. Memang sudah direncanakan. Selepas sembahyang isyak dan makan malam, kami bertiga iaitu Datuk, saya dan Mak Prai akan berangkat ke tempat yang dijanjikan. Tetapi anehnya, Datuk seperti sengaja mahu melambat-lambatkan untuk sampai ke tempat tersebut. Bila yang kita nak pergi? Ayah halang. Kalau lambat nanti mengantuk. Mak Prai mengajukan pertanyaan. Datuk yang tersandar di dinding segera menegakkan tubuhnya. Saya lihat kedua belah bibirnya bergerak. Dalam keadaan begini pun Datuk masih lagi berzikir. Rungut saya dalam hati. Tunggu kejap. Datuk segera bangun. Dia pergi ke telaga mengambil wuduk. Kembali semula ke rumah dengan wajah yang tenang. Sambil berdiri, Datuk menatap wajah saya dan Mak Prai. Kalau boleh, biarlah muka kita ni sentiasa dibasahi dengan air sembahyang. Secara tidak langsung Datuk mengajar saya dan Mak Prai untuk melakukan sesuatu yang baik. Buat beberapa saat, suasana di ruang rumah terasa sepi. Saya ataupun Mak Prai tidak berhasrat pun mengajukan sebarang pertanyaan kepada Datuk. Semua dah siap ke? Satu pertanyaan yang mengejutkan dari Datuk. Saya dan Mak Prai berpandangan. Sukar untuk saya menangkap maksud sebenar daripada kata-kata Datuk itu. Memang dah siap nak pergilah, Ayah Lang. Kalau dah siap, mana lampu picitnya? Mana penyuluhnya? Mana parang panjang dan goloknya? Soal Datuk dengan wajah yang serius. Saya mula memahami maksud Datuk. Semua dah ada, Ayah Lang. Kalau dah ada, kau letakkan barang-barang tu kat sini. Aku nak tengok. Tunggu kejap. Saya ambil. Mak Prai terus bangun dan keluar dari rumah menuju ke tanah. Beberapa minit kemudian, Mak Prai datang. Semua barang yang dikehendaki oleh Datuk diletakkan di tengah ruang rumah. Datuk menatapnya dengan senyuman. Saya melihat dia melangkah ke hadapan dengan merendahkan badan sambil membengkokkan lutut kirinya. Saya mula faham. Langkah itu langkah berisi. Ada maksud dan tujuan tertentu, bukanlah langkah yang kosong. Daun kelapa untuk suluh memang banyak saya simpan. Mak Prai memberikan penjelasan. Datuk menganggukkan kepala, lalu duduk bencangkung di hadapan barang-barang yang disediakan oleh Mak Prai. Saya kira lebih daripada 10 detik, lalu Datuk berkeadaan demikian. Bukannya apa-apa. Datuk melirik ke arah Mak Prai. Kita ni orang Melayu. Sejak zaman berzaman menggunakan sulih ataupun andang bila berjalan malam. Tetapi sekarang ni andang dah tak diperlukan. Kita dah maju. Sudah ada lampu picit. Tetapi
Datuk tidak meneruskan kata-katanya. Dia menarik nafas panjang sambil mengedutkan dahi. Kerana di kebun durian ada perkara aneh yang terjadi. Kerana itulah, aku mahu menyediakan semuanya ini. Datuk meneruskan kata-kata yang terhenti. Rasa lega bertandang dalam hati saya. Sekarang ni, kita pergi. Itu arahan daripada Datuk. Serentak dengan itu, Datuk terus berdiri. Saya dan Mak Prai segera mengambil barang-barang di tengah ruang dan melangkah ke pintu. Beri aku kepala jalan. Kau cuma beritahu nak belok ke kiri ataupun ke kanan. Datuk menghalang langkah Mak Prai. Langkah saya juga ikut terhenti. Kesempatan itu saya gunakan untuk melihat dia tulis jam dinding rumah Mak Prai. Sama macam tadi sulih. Ada ke perkataan sulih tu? Saya risau sebenarnya perkataannya adalah suluh. Ya. Baik, kita teruskan. Dah dekat pukul 10.30 malam ni. Keluh saya dalam hati sambil melangkah dan memijak anak tangga. Mak Prai yang mengekori di belakang tidak bersuara langsung. Bila dia sampai di halaman rumah, Datuk terus menepuk bumi dengan telapak tangannya 3 kali berturut-turut. Kita melangkah sekarang. Tak payah pakai andang daun kelapa, memadai dengan lampu picit saja. Datuk terus berdiri di hadapan saya. Baru 3 kali melangkah, Datuk terus berhenti. Kamu di belakang aku. Si Tamar, kamu yang akhir. Arahan yang tidak mengembirakan dari Datuk untuk saya. Mak Prai segera mengambil tempatnya. Secara mendadak saja, saya menjadi cemas dan takut. Saya toleh ke kanan dan toleh ke kiri. Apa yang saya lihat ialah pepohonan yang kaku dalam kegelapan malam. Suara cengkerik memekakkan pula anak telinga. Ayolah jalan. Kau jadi tukang suluh jalan. Datuk mengingatkan Mak Prai tentang tugas yang mesti dilakukannya. Perjalanan yang terhenti disambung kembali. Setiap kali melangkah, saya terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti saya. Bulu tengkuk saya meremang secara tiba-tiba. Suara cengkerik yang tidak putus-putus itu saya rasakan seperti tangisan bayi yang kelaparan susu. Dalam gelap itu, saya terpandangkan benda putih yang bentuknya seperti batang pisang berada di awang-awangan dan sering mendekati saya. Anehnya, bila saya jegalkan biji mata dan tumpukan perhatian ke arahnya, benda itu hilang dan apa yang saya lihat ialah dedaun daripada pokok-pokok renek yang bergerak-gerak ditolak angin malam. Jauhkah lagi? Tanpa sabar, saya mengajukan pertanyaan kepada Mak Prai. Dari sini kira-kira 6 rantai lagi. Jawab Mak Prai sambil melihat ke arah cahaya api pelita dari pondok durian milik orang setempat. Bila dapat bercakap sambil berjalan, rasa takut dan cemas yang mengusai hati terus hilang. Perjalanan malam yang mendebarkan itu pun berakhir. Kami sampai di pondok durian. Mak Prai segera memperkenalkan 2 orang budak yang berbadan tegap, berusia lingkungan 25 ke 26 tahun, berkulit cerah kepada saya dan Datuk. Kata Mak Prai, kedua-dua budak tersebut berasal daripada Pulau Bentung yang sengaja diupah oleh Mak Prai untuk menunggu dusun mereka. Mereka ni memang berani. Adalah sedikit-sedikit ilmu dunia. Pasal itulah saya panggil mereka. Bisik Mak Prai kepada Datuk. Macam mana kau upah dia orang ni? Soal Datuk dengan nada suara yang perlahan. Pada hemat Datuk, kurang manis kalau persoalkan semacam itu sampai ke pengetahuan mereka. Mak Prai segera menjelaskan cara upah yang dilakukan. Mereka akan mengira secara rambang jumlah buah durian yang ada. Kemudian buah itu dibahagikan 2. Tetapi orang yang diupah itu dimestikan menjaga dan membersihkan dusun durian mengikut musim perjanjian. Satu kerjasama yang baik ni berasaskan pada kejujuran dan keikhlasan. Puji Datuk lalu duduk di bendul pondok. Pemuda daripada Pulau Betong berdiri di sudut pondok. Tak apalah Abang Mak Prai, kerana abang dah ada. Biarlah kami balik ya, kata pemuda yang bermata besar. Kenapa macam tu? Marilah kita tunggu bersama. Saya cuba menahan. Memang sudah begitu janji yang dibuat. Kalau Abang Mak Prai ada, kami ni mesti balik. Kalau dia tak ada, kami akan ambil alih tempatnya.
tingkah pemuda yang seorang lagi. Bulu matanya cukup tebal. Apabila kedua pemuda itu mahu meninggalkan pondok durian, Mak Prai segera bertanya, "Ada benda-benda pelik tak?" "Abang tengoklah sendiri, bang," jawab mereka serentak, lalu beredar meninggalkan kami. Angin malam yang bertiup tenang membuatkan saya cepat mengantuk. Tanpa membuang masa, saya terus merebahkan merebahkan badan di lantai pondok. Mak Prai terus menghitung buah durian di kaki tangga yang dikumpulkan oleh kedua pemuda tadi. Datuk pula memeriksa kawasan sekitar pondok dan akhirnya berlabuh di perigi. Saya terkejut bila Datuk mandi malam kerana perbuatan mandi malam memang jarang dilakukannya. Mungkin Datuk mempunyai maksud dan tujuan tertentu, fikir saya sambil menggolekkan tubuh ke kiri dan ke kanan lantai pondok yang dibuat daripada buluh. Tolong saya Ayah Lang, tolong!" Saya terkejut dan segera bangun bila mendengar jeritan Mak Prai. Serentak dengan itu, secara tiba-tiba, lampu minyak tanah yang tersangkut pada tiang pokok terus padam. Kulit durian berterbangan ke arah saya. Badan saya terasa pedih dan luka. Saya terpaksa merangkak dalam gelap. Jeritan Mak Prai tidak kedengaran lagi. Dia mengerang macam orang yang menahan sakit yang amat sangat. Saya terus memanggil nama Datuk beberapa kali. Malangnya, laungan itu dihalang oleh bunyi air yang jatuh ke tubuh Datuk. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, terdengar pula bunyi paluan kompang yang disertai dengan sorak-sorai yang meninggi. Saya terus merangkak dan meraba dalam gelap. Entah macam mana, saya terlanggar dinding pokok yang dibuat daripada tepas. Dinding itu terkopak dan saya terdorong ke hadapan lalu jatuh ke tanah macam nangka masak yang lekang daripada tangkainya. Sakitnya bukan kepalang. Walaupun sakit, saya cuba bangun dengan berpaut pada tiang pondok. Usaha itu tidak berhasil. Saya tidak dapat bergerak ke mana-mana kerana gelap. Saya terus memeluk tiang pondok. Entah macam mana, saya terasa seperti ada makhluk ganjil yang muncul di sisi saya. Dalam keadaan yang cemas itu, leher saya diraba oleh sepasang tangan yang berbulu tebal dan panjang. Tangan berbulu itu bergerak daripada batang leher ke muka, lalu menyentuh pipi, hidung dan mata. Bila telapak tangan berbulu berada di atas lubang hidung, ianya membuatkan saya sukar bernafas. Tanpa diduga, tubuh saya dipeluk dengan eratnya. Dengan sedaya upaya saya cuba meronta. Entah macam mana, kaki saya tersepakkan sebatang kayu. Saya pun merendahkan badan lalu mengambil kayu tersebut. Dengan sepenuh tenaga, hujung kayu itu saya hentakkan ke tubuh berbulu. Dalam gelap itu saya terdengar suara orang yang mengeluh menahan kesakitan yang amat sangat. Serentak dengan itu, sepasang tangan yang berbulu yang memeluk tubuh saya beransur lemah dan akhirnya saya bebas daripada pelukan yang membuatkan saya sukar untuk bernafas. Saya terus merangkak dalam gelap tanpa matlamat yang tertentu. Kepala lutut saya terasa pedih bila terlanggarkan kulit durian. Entah macam manalah saya terpelukkan tubuh Mak Prai. "Siapa?" tanya Mak Prai. "Saya ni, lampu picit kat mana?" Soal saya duduk dalam gelap. Mak Prai bercakap sendiri menyalahkan dirinya kerana meletakkan lampu picit itu merata-rata. "Aku ingat. Kan, aku letakkan dekat tunggul merbau di sebelah kanan pondok. Apa yang mesti kita buat ni, Tamar? Kita terpaksa cari. Terpaksa merangkak dalam gelap. Ini kerja susah ni." Mak Prai seperti berputus asa. "Kita ni tak ada jalan lain. Kita mesti cari lampu picit," kata saya dan terus merangkak. Angin malam yang bertiup membuatkan daun bergeselan sesama sendiri. Bunyinya tidak menentu. Ada ketikanya seperti daun kereta api dan di masa yang lain pula bunyinya macam bunyi ombak laut. Serentak dengan itu, saya terdengar bunyi burung campur. Awan di langit kelihatan hitam memekat. Nyanyian cengkerik bertingkah dengan suara katak. Lolongan anjing liar di pinggir pekan kongsi jelas kedengaran. Bulu roma saya terus berdiri. Tidak terdaya rasanya mahu merangkak. Dari setiap sudut saya terdengar suara orang ketawa dan menangis.